صدري من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau serta ahli jawatan kuasa Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz, ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan dalam waktu yang singkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini, dengan waktu yang singkat ini, kita sama-sama dapat keredaan, mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah malam ini kita berkongsi tentang kalimah syahadah itu ialah sebagai lambang keimanan seorang muslim. Sebab syahadah ialah satu lambang yang ada kepada kita. Sebab kita tak dikenali sebagai seorang muslim ataupun tidak, tuan-tuan. Melainkan dengan ucapan dua kalimah syahadah. Kalau agama lain senang, tuan-tuan kan. Kristian senang tengok kan. Nampak salib kita pun kata Kristian. Mana tahu salib dia ada. Kan? Agama Buddha senang, tuan. Sebab nak nilai Islam ini bukannya satu perkara yang mudah. Kalau takat pakai kopiah pun ramai orang Yahudi, orang Kristian pakai kopiah ni, orang Arab pakai jubah gitu, tuan. Kau takat bagi salam, dia lagi laju bagi salam. Kan? Saya waktu belajar di Mesir, tuan-tuan, tak tahu Arab ni Islam ke tidak, dia main panggil lah. Kan? Dia buka kedai makan, kita pun Assalamualaikum, salam. Ta'ala, ta'ala. Dia siap bagi salam. Wah, ni Islam. Bila dia dah hidangkan air kat kita, tengok salib kat tangan. Allah, Kristian apa dia ni? Pelok pula dia bagi salam kan? Tak ada kan, tuan-tuan? Sebab tak tahu. Tuan-tuan nak bagi salam kat Bangla bukannya senang. Bagi kan, kok bukan Islam. Tak bagi kan kita turun kereta, dia lah bagi Assalamualaikum Haji. Dah sudah. Haji ni namanya Haji, salam pun tak nak bagi. Kita mana tahu. Payah nak tahu. Jadi dengan ucapan dua kalimah syahadah ni lah kita nak tahu dia ni Islam ni. Pasal aku dengar dia mengucap. Satu mengucapnya ada saksi dia, tuan-tuan. Mana kata dia dah Islam? Dia mengucap depan imam itu. Kau tengok, aku saksi dia. So itu tuan-tuan, orang nak masuk Islam suruh apa? Mari jumpa Tok Imam. Mengucap depan Tok Imam. Saksi ni ramai. Dah Islam ke belum? Dah. Bila? Kat mana? Depan siapa? Siapa saksi? Kan? Dia pun tunjuk. Dah siap-siap tunjuk surat. Ni surat. Dah Islam. Okey, dah Islam. Last sekali tanya, dah potong? Dah dia. Masuk Islam ni potong sikit, nak keluar baru banyak. Masuk Islam potong bawah, keluar Islam potong atas. Mayartad minkum an dinihi faqatuluhu, bunuh. Kan? Itu susah, tuan-tuan kan? Jadi bila dah mengucap dua kalimah syahadah, bermulalah titik permulaan menggantungkan seluruh hidup kita ni, penghidupan kita ni kepada Allah Ta'ala. Tak boleh dah gantung hidup pada yang lain. Pada makhluk dah tak boleh. Sebab kita dah sendiri ucap, tak ada siapa-siapa melainkan Engkau je ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Nak puas hati lagi, tuan-tuan pun angkat jari. Tak tahulah apa yang kita tunjuk tu selama ni, kita pun tak tahu kan. Dia suruh macam tu, kita pun macam tu lah, tak? Dulu belajar macam tu kan. Dia kata waktu illallah tu baru angkat. Illallah. Kan? Tak turun-turun dah. Sampai bila tak turun ni? Sampai salam? Kan? Cuma sekarang model baru dia turun naik sikit lah. Itu model baru lah. Kan? Sebab dah belajar luar negara. Belajar luar negara, campur Pakistan, campur Negro semua. Adalah. Sebab mazhab banyak. Bukan satu mazhab ngaji ni kan. Tapi tak sesuai lah buat balik kat Malaysia ni. Sebab kita daripada muda sampai tua, hak tu nya sah, dah cukup dah tu. Kita pula nak tunjuk pandai bila balik mentang-mentang dah ngaji luar negara, mentang-mentang orang kampung tak tahu, orang Malaysia tak tahu, kita pula nak tunjuk pandai, masalah juga kan. Yang kita ni geram ni tengok kan, rasa nak pegang je jari ni, kau tak boleh berhenti ke kan, kau Parkinson ke apa kan. Tapi memang ada hukum. Adalah mazhab-mazhab lain, tapi tak perlu bawa lah, tak sesuai lah bawa dekat suasana masyarakat kita ni kan. Masyarakat kita dah biasa kunut kan, buatlah kunut, tak payahlah kita nak ni mana ada dalil, mana ada hadis Nabi, tak payahlah, sebab dah biasa buat. Yang buat tu bukan bercanggah pun dengan syarak, tak bercanggah, perkara khilafiyah, jadi masalah kan. Bila kita buat tak baca kunut, jadi masalah lah. Kita pun tengok kan, ni pun masalah Mamat ni kan. Subhanallah. Tu terjerit-jerit tu. Bila kita terjerit-jerit, dia kata kita tak faham. Bukan kita tak faham, kau bawa masalah. Tak payahlah bawa masalah tu. Kunut ajalah, apa masalah kita kan. Kita janganlah berhujah. Kau tengok Saudi tak? Saudi mana ada? Tak payah tunjuk sana lah, ni Malaysia. Tak payahlah tunjuk kat Saudi. Jadi masalah lah kita tuan-tuan kan. Jadi dalam syahadah ni tuan-tuan, bila dah mengucap dua kalimah syahadah, bermula dari saat itu, detik itu, seluruh penghidupan ini, pertama-tama nampak Allah Ta'ala dululah. Sebab tuan-tuan cakap, illallah, tak ada siapa-siapa melainkan kau ya Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita yang cakap. Ibadat aku, solat aku, hidup aku ini, mati aku ini hanya untuk Allah. Jadi maksudnya gantungkan seluruh penghidupan kepada Allah. Kok takut? Tak ada yang ditakuti melainkan pada Allah. Takut ni pun ada perbahasan dia, bukanlah habis kenapa nak takut pada Covid? Takut. Kata takut pada Allah Ta'ala sebab Covid tu dari dia. Dia yang pesan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Dia suruh. Makna suruhan dia tu yang kita takut tu. Tuhan suruh apa? Jauhi. Jangan dekat. Jauhlah. Jangan kita kata, alah Covid pun takut. Orang takut dengan Tuhan lah Syekh. Apa ni? Jangan. Tuan-tuan, jangan cakap lagu tu. Tak boleh cakap lagu tu. Tak kena cakap lagu tu. Maksud dia ialah apa saja bentuk yang Allah Ta'ala perintah, yang Allah larang, kita kena ingat. Tu dari dia lah. Macam tu saya kata macam solat jarak-jarak. Tak payah petikai lah. Boleh ke tak boleh? Mana ada dalilnya? Memang tak ada dalilnya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan cuba tengok beberapa kaedah. Tuan-tuan walaupun berdiri dalam solat ni rukun kan? Rukun tak? Boleh tak duduk bila darurah? Bila sakit boleh tu tak? Habis tu? Tu perkara rukun. Perkara rukun pun Allah Ta'ala bagi lagi peluang untuk kita duduk. Tu rukun tu. Patut kena buat, tak buat batal sembahyang tu. Tapi oleh kerana illat darurah, oleh sebab sakit, maka dibenarkan, diharuskan kita duduk. Apatah lagi kalau takat jarak ni wajib ke? Rukun ke? Tak. Wajib? Tak. Habis tu? Ini perkara keutamaan dan tak ada masalah pun, kesempurnaan. Oleh kerana daruratnya lebih besar,
maka diharuskan kita menjaga. Jangan jadi isu, tak isu lah, jagalah, pedulikanlah. Ini ulama tanggung dah besok. Macam mayang jarak-jarak tak ikut sunnah Nabi. Betul nah. Dia masalah darurat lain kes. Tak darurat lain kes. Perang lain kes cara semayang. Tak boleh semayang berjemaah macam ni. Rapat-rapat, sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Dia balun kat kaum, meninggal semua. Ada cara dia. Ada kaedah dia. Fiqh dia ajak. Sebab itu belajar ilmu fiqh ni banyak perbahasan. Sebab ilmu fiqh ni kitab pun berjilid-jilid kitab dia. Dia tak macam tauhid. Tauhid senang. Ada, tak ada khilaf ulama. Tuhan ni wujud ke tak wujud? Tak ada, tak ada. Ada ulama kata wujud Tuhan ni. Ada kata ulama tak wujud. Tak ada, tak ada. Saya tu tauhid dia sebahas ya. Tu surat fiqh ni kita susah nak bahas panjang-panjang lah tuan-tuan. Kita tengok hukum ni sentiasa dia ada perubahan tertentu. Tengok keadaan. Sebab itu dia ada qaul qadim, dia ada qaul jadid. Waktu Imam Syafi'i kat Iraq lain, kat Mesir lain. Dia tak membatalkan kaedah di Iraq. Tak, boleh. Tapi kita hari ni kadang-kadang baru dapat baca 2-3 kitab. Itu pun kitab Melayu kan. Lagak macam alim sungguh. Ulama dunia tu beribu kitab, hadis, Quran semua. Allahu akbar. Hebat tuan-tuan. Kita buat tak nak ikut pula. Kita baru baca nahwu sarab pun tak kena lagi. Orang bagi atas, awak bagi bawah. Itu pun sembang ramai. Itu susah kita hari ni tuan-tuan kan. Ikut je tuan-tuan, tak apa, jangan risau. Malangkan lepas isyak kita buat solat hajat kejap. Minta. Ya, sekarang ni kat Batu Pahat kan makin tak teruk mana pun. Tinggal lagi mulut sampai sama teruk Syekh. Teruk Syekh. Mampus Syekh. Ni dah teruk sangat ni. Hari-hari doa teruk tu yang meningkat tu. Kita bukan doa itu, doa lah. Mari kita buat solat hajat, minta Allah Ta'ala angkat ni. Ni dah jumpanya teruk Syekh. Mampus. Jumpa teruk Syekh. Dah banyak dah Syekh. Teruk Syekh. Habis masjid tutup Syekh. Masjid tak tutup lagi. Doa tutup dah. Itu ditutup. Surau belum tutup lagi. Doa tutup dah. Habis surau tutup lah. Tutup dah ke? Belum. Habis tu? Yelah nak tutup ni pasal apa nak tutup? Teruk ni Cuba kita hantar mesej tuan-tuan. Kita buat solat hajat semua masjid surau yang masih boleh dibuka. Yang boleh berjamaah. Kita buat solat hajat setiap malam tuan insya-Allah. Malam ni kita buat solat hajat, minta Allah Ta'ala lindungi kita, rahmati kita, angkat segala ni semua-semua. Ni dia teruk je. Teruk Ustaz. Teruk Ustaz. Teruk Ustaz. Apa yang teruk? Okey, makin teruk. Tuhan kata kau macam minta hari-hari, aku bagilah teruk. Tak ada. Jangan risau, tenang. Kita mengharap pada Allah Ta'ala, berlindung pada Allah Ta'ala, kan? Tak ada apa tuan-tuan. Dengar orang sana tutup, dengar orang sini tutup, kita pun jadi risau. Panik. Sebenarnya tak ada apa. Percayalah dengan Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala suruh balik ingat kat dia je. Aku dah bagi peluang buka masjid, surau, kau tak nak datang, kau tak nak mengaji, kau tak nak cari ilmu, kau tak nak solat. Aku bagilah benda ni supaya kau ingat balik, kan? Tu je, tak ada apalah. Tu saya terkejut tu Haji Rosli tadi bagi tahu Kak Dewi kata, Ustaz boleh tak datang kuliah malam ni? Ustaz berani tak? Pasal apa nak takut pada? Sebab saya dah cek hari tu. Saya dah buat saringan negatif kan. Semua nanya hal saya, Ustaz macam mana? Ustaz macam mana? Saya kata alhamdulillah nah. Macam mana Ustaz tak kena? Tanya pula dah. Kalau kena pun dia tanya kat tu, macam mana Ustaz boleh kena? Saya kata alhamdulillah saya tak kena. Patut doa lah. Alhamdulillah Ustaz bagus tak kena. Ni nak. Alhamdulillah saya tak kena. Macam mana Ustaz tak kena? Oleh semua kena. Bukan kerja saya ni, kerja Tuhan. Kerja Allah Ta'ala. Bukanlah sombong, tak ada. Kerja Allah Ta'ala. Kan? Sebab waktu datang hari tu pun dia orang semua sibuk pasal saya. Masa datang mula-mula dulu lah. 12 bulan datang, Tuan Haji Sukaini dia tak rumah dia. So duduk homestay rumah dia kan. Jadi orang semua tanya, ni dari Selangor ni kata ni. Selangor tengah teruk ni. Haji Sukaini kita duduk pasal saya Ustaz. Saya pergi surau pun semua tengok semacam ni kan. Ni Selangor ni Selangor ni. Teruk ni.
Orang hantar saya ngajar kuliah, saya pergi kan. Sampai tanyalah, ni ustaz mana ni? Ustaz luar. Ni bahaya ni. Tuhan tunjuklah. Kau yang dari luar kata teruk-teruk tu tak ada bawa. Kau yang kat sini yang bawa. Janganlah. Lepas tu heran pula, macam ustaz tak kena. Berkat doa tuan-tuan lah saya tak kena. Kan ada apa pun. Jadi tuan-tuan, jangan risau. Sekarang kita buat solat hajat. Lepas isyak minta kat pengungsi kebenaran buat solat hajat, kita minta lindunglah, kan? Mana yang dah kena minta sihat. Mana yang tak kena Allah hindarkan. Mana yang baru nak tanda-tanda, hilangkan tanda-tanda tu. Nanti bila buat swab tak ada, test tak ada. Boleh ke Ustaz? Allah Taala kata kun fayakun. Jadi. Kan? Pergi tengok, cek. Batuk, sesama, tak ada, negatif, balik. Mustahil ke? Bagi Allah tidak. Bagi manusia yang kita ni yang bagi Tuhan kata apa? Tak ada yang mustahil bagi aku. Dan kalau kau ingat aku, pasal itu bangkit malam, buat tahajud, buat salat hajat, doa pada Allah, bermunajat, ya Allah lindungi kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Bangkit. Sekarang ni masa kena bangkit. Pukul 4 pagi bangkit. Buat solat hajat. Jangan risau. Tahajud, hajat, minta ampun pada Taala, taubat, insya-Allah Allah Taala pelihara. Kan? Sebab kita banyak dosa dengan Tuhan. Ni semua pasal dosa banyak dengan Tuhan lah ni. Tuhan kata terlalu banyak dosa kau dengan aku. Jadi aku nak hapuskan dosa kau ni, aku bagi benda ni. Taubatlah. Bangkit. Pukul 4 bangkit. Bermunajat, menangis dengan Tuhan. Ya Allah, angkatlah ya Allah, angkatlah ya Allah. Tu doa-doa hindar penyakit dah banyak ada tuan-tuan kan? Banyak tuan-tuan. Susah panjang-panjang, ya Allah hindarkan aku daripada penyakit ya Allah. Hindarkanlah semua orang daripada penyakit ya Allah. Selesai. Bangkit malam. Bangkit tak banyak, buat 2-3 rakaat cukup. Kan? Tutup waktu sujud doa. Insya-Allah Allah angkat. Jangan risau. Okey. Kemudian dia kata apa? Bila nak gantungkan penghidupan pada Ta'ala ni mesti ada satu ikatan. Betul-betul gantung punya. Jangan putus penggantungan harapan kita pada Allah. Ikat elok-elok. Simple elok-elok. Bagi kemas betul-betul. Maka ikatan tu dia panggil ikatan yang ikhlas. Ikatan kita dengan Tuhan kena ikhlas betul-betul. Jangan nak apa-apa melainkan aku nak keredaan Kau je ya Allah. Gantungkan keikhlasan itu betul-betul pada Allah. Sebab tuan-tuan selalu zikirkan, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tak ada siapa-siapa Engkau je ya Allah. Aku gantungkan seluruh hidup aku ni. Susah senang aku, sakit pening aku ni, semua aku gantungkan Engkau ya Allah. Sebab Engkau yang kaya, Engkau yang pemurah, Engkau yang pengasih, Engkau yang maha pelindung, semuanya Engkau. Sebab itu aku mohon berlindung dengan Engkau ya Allah. A'udzubillah. Aku mohon perlindungan Engkau ya Allah. Engkau yang suruh ya Allah. Tempat pelindung siapa? Aku kata Allah. Jadi bacalah a'udzubillah. Kenapa nak minta benda lain? Sebelum tidur, sebelum berjalan, sebelum buat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Minta berlindung dengan Allah. Ni namanya menggantungkan seluruh kehidupan kita. Jadi bila dah gantung tuan-tuan dengan ikhlas, apa maksud ikhlas? Ikhlas ni tuan-tuan ialah pertama yang dikatakan ikhlas ini ialah redha bertuhankan Allah. Redha lain, mengaku lain. Bila kata redha, bila dah ucap kalimah syahadah, artinya apa pun yang berlaku setelah ucapan ini kita wajib ikut. Taatlah. Kita dah buat akur janji, sebelum tu dah buat akur janji. Tuan minta kerja. Bila minta kerja, nak interview, semua dia tanya. Dia bagi tahu dia dulu. Gaji berapa, gaji mati berapa, allowance itu, allowance ini, semua ada lah. Kita pun dengar syok je kan. Macam-macam benefit dapat. Kan? Klinik, tak ada masalah. MC,
Semua ada lah, komplit dia bagi. Kalau sakit, anak, bini, semua ada. Tu masuk interview lah. Dia pun bagi tahu lah, semua dia bagi tahu. Kita pun tengok, kalau keluar allowance mileage lagi, lepas tu luar outstation ada pula allowance hotel. So best. Ini kerja kalau aku dapat memang best punya. Suka kan? Seronok kan? Lepas tu dia bagi tahulah. Allah Ta'ala pun bagi tahulah, syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Seronok tak dengar? Seronok kan? Macam-macam balasan dia, ganjaran dapat. Bidadari dari syurga. Seronok ya. Lepas tu dia bagi tahu. Kerja dia, tu nak dengar tu. Tuan, kerja ni ada shift tau. Kita dengar dah tadi benefit dia macam-macam tu. Sanggup tak? Dia kata kerja je shift ni, 3 shift, pagi, tengah hari, malam. Agak-agak dia tanya tu, sanggup tak tuan? Sanggup tak? Sanggup. Saya tak kisah tahu, saya dekat je dengan tempat kerja ni. Saya tengah malam pun boleh. Boleh ya? Boleh, tak ada masalah. Itu masa interview. Nakkan kerja tu kan? Ini dia ada cawangan ya. Cawangan dia bukan cakap di Johor saja, cawangan dia ada sampai Sabah, Sarawak. Kemungkinan tuan kalau dapat kerja ni, tuan mungkin 2 minggu ke Sabah. Mungkin seminggu ke Sarawak kan. Jadi yalah, tapi bukan setiap bulan lah, mungkin bulan ni ke Perak. Sanggup tuan? Saya tak ada masalah. Saya okey semua, saya lagi suka. Ini masa belum dapat kan? Dah dapat. Semua lah dia bagi tahu. Tiba-tiba layaklah kita dapat sebab sanggup. Dapat kerja lah kan. Agreement sign lah. Hari pertama kerja seronok tak? Seronok lah. 2 bulan? Seronok lah. 3 bulan? Seronok lah. Masuk setahun dah mula menyampah. Hari-hari bulan. Sini balik. Aduh, nyampahnya aku. Tuan besok tuan kena pergi Sarawak lah. Tak ada orang lain ke? Dah mula. Dia dah mula dah. Kenapa? Saya je ke Sarawak tuan, orang lain tak ada ke kan? Bagilah orang lain pula kan. Staf lain kan ramai. Dulu cakap apa? Memanglah tuan, dulu saya sebelum kerja dapat memanglah. Tapi saya pun dah confirm. Tuan fikirlah ramai yang tu lagi boleh hantar. Dah mula menjawab dah. Dah mula dah nak menjawab dah ni, dah mula dah. Ni yang Tuhan marah ni. Dulu kau ucap semua boleh kat aku, illallah. Sampai belum lahir pun aku tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah aku ni, bahkan kau ni Tuhan aku? Kan? Awak sekarang kau jawab lain? Kenapa? Ni yang Tuhan marah ni kan. Redha ke tak? Ijab kabul bila nak nikah. Kan? Orang perempuan kata, bakal isteri kita tu kata, saya ni tak pandai masak tau. Tak kisah. You tak masak pun tak apa. Pasal naknya pasal ni. Tak kisah. Tak ada benda kan. Yang cakap tu, masak nasi tak pandai, mentah selalu. Orang telur pun angin. Tak kisah, you tak masak, kita makan kedai. Itu sebelum. I gosok baju pun tak pandai tu. I gosok baju pun 2 side. Bukan 1, 2. Tak kisah, dobi ada. Dah hijab kabul, aku terima nikahnya, saksi pun kata sah. Sok baju. Dia dah kata dah dulu 2 side dia. Dia pun gosok 2 side. Macam kena gosok baju pun bodoh. Aduh. Peninglah aku bini je ni. Azan, kau faham? Gosok baju 2 side. Gila. Macam mana nak pakai? Dah kau bercakap lah. Pasal apa bercakap? Dulu bukan kata redha ke? Dulu tak kisah ke?
Suruh goreng telur dadar, hangit telur. Belah belakang tak boleh makan, belah depan sikit je boleh. Allah, hai. Serabutlah bini. Tak macam bini kau lah. Ada aku dah buat banding. Dah buat bandingan lah. Dulu kata boleh. Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, bila kau dah ucap 2 kalimah syahadah ni, kau kena redha apa yang aku suruh. Kena puasa, kena sembahyang, kena bayar zakat, kena. Allahu Akbar kan. Tapi sayanglah duit dah banyak cari, lepas tu kena bayar zakat. Pening tak? Duit dah banyak tau. Kira kena zakat 8,000. Oh, tu tanya ustaz, kalau saya bagi adik-beradik kira zakat tak? Buat tenang dulu. Buat tenang, adik-beradik tak bagi zakat bang. Saya ada tu pak saudara saya. Dia tu pun susah. Kalau saya bayar zakat, okey tak? Kita dah mula cari jalan supaya duit tu dia tak pergi kat orang lain. Tahu? Dia dah mula, syaitan dah mula sampai. Sayang sangat waktu tu nak keluar. Ni Tuhan suruh ni. Yang dia kata apa? Kau gantungkan seluruh penghidupan aku, bila aku perintah kau tak cakap banyak lah. Kena bayar zakat? Bayar. Kena sembahyang? Bayar. Kena puasa? Kena. Semua ni kau kena buat lah. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku serah seluruh hidup ni pada Tuhan. Jadi pengakuan, keredaan adalah 2 perkara yang berlainan. Mengaku, semua orang boleh mengaku. Kan? Siapa jadi langit dan bumi? Tuhan. Kan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Siapa jadi langit dan bumi ni? Nescaya Allah, kau kata. Kau tahu aku jadikan. Habis tu kenapa kau tak redha dengan aku? Masih kau tunduk dengan hawa nafsu kau. Kau percaya tak aku ni maha berkuasa? Percaya. Kau percaya tak engkau akan dihidupkan kembali? Percaya. Semua kau percaya. Tapi kenapa kau tak taat ke aku? Kenapa tak taat? Kenapa kau masih ikut hawa nafsu kau? Percaya tak ni semua dari Allah Ta'ala? Percaya kan? Tapi kenapa tak mohon kat dia? Kenapa tak nak minta kat dia? Kita jangan tanya Allah Ta'ala, kenapa Allah turunkan? Kita kena tanya diri kita, kenapa aku buat benda yang Tuhan tak suka? Itu namanya muhasabatun nafs, muhasabah diri. Kita jangan tanya Tuhan pasal apa dia bagi ni. Kita tanya Tuhan, kenapa? Kita tanya diri kita, kenapa aku buat benda ni? Ni Tuhan tak bagi. Kita selalu tanya Tuhan, kenapa Tuhan bagi ni? Kenapa Tuhan buat ni? Kenapa Tuhan buat ni? Kenapa Tuhan tak makbulkan? Jangan tanya Tuhan kenapa Tuhan tak makbul. Tanya diri kita, macam mana aku berdoa dengan Tuhan? Macam mana aku minta dengan Tuhan? Ada adab ke tak dengan Tuhan? Kita duk leka, duk tanya kenapa Tuhan tak makbul? Kenapa Tuhan tak makbul? Seolah-olah Tuhan tu bohong kita lah. Sebab Tuhan kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kat aku, nescaya aku perkenankan. Tiba-tiba kita minta tak perkenan. Tu yang timbul tanya-tanya tu. Lama dah minta tak makbul juga. Tahulah apa masalah. Masalah apa? Yalah bertahun dah minta tak makbul. Tahulah. Tuhan haram tak semayang pun makbul dia. Gitu dah pula. Main duha pun tidak, tapi rezeki melempar ruah. Aku ni duha macam duha aku buat dah. Doa macam-macam dah. Rezeki yang di langit turunkan, dalam bumi tolong keluarkan. Jauh. Doa lain macam semua kan. Bayangkanlah yang di langit turun. Tuhan kata yang ada dalam ni pun tak habis lagi. Yang dalam bumi ni kau keluarkan. Tuhan kata habiskan yang atas ni dulu, nanti aku keluarkan. Jauh, dekatkan. Yang susah senangkan. Minta kan? Allahumma inna duha'a duha'aka wa baha'a baha'uka wa jamalu jamaluka. Kan? Semua minta kan?
Pasal apa tuan-tuan sembahyang duha tu? Nak tanya tu dulu lah, pasal apa sembahyang? Ha? Murah rezeki lah. Murah rezeki lah. Cina tu haram tak ada duha pun. Rezeki murah elok. Ya ke? Sebab tuan-tuan ni jahat kita ni kan. Tuan-tuan buat tu pasal apa? Nak tuntut kat Tuhan lah. Aku dah buat ni, mana? Aku dah buat duha ni, mana? Mana? Tuhan kata, oh ni pasal kau buat. Kau buat bukan pasal aku. Kau pasal nak benda tu lah. Saya tu nazar ni boleh tak tuan? Nazar boleh tak nazar? Nazar, bernazar boleh tak? Ha? Boleh? Boleh nazar? Contohlah, Tuan Haji ni ada anak. Tuan Haji bernazar. Dia nazar apa? Saya, kalau anak dapat masuk universiti ni, nak bagi kambing 2 ekor kat masjid. Bila Haji? Anak saya dapat je masuk universiti. Mana-mana universiti tak kisah. 2 ekor. Tiba-tiba anak Haji tak dapat masuk universiti. Dapat masuk maktab je. Tapi duit kambing dah siap belum? Untuk 2 ekor tu? Takkanlah dia dah dapat urusan baru nak buat duit. Dia dah sebelum dapat urusan tu duit dah sedia dah, standby. Dapat duit kambing ni 2 ekor. Ni, dah pegang lah. Tiba-tiba dapat anak masuk maktab. Agak-agak nak bagi tak 2 ekor kat masjid ni, kambing ni. Yang dia nazar tu lah. Bagi tak? Jujur-jujur cakap bagi tak? Ha? Tak bagilah. Tak bagi Ji, kata nak bagi kambing. Maktab je ustaz, kata. Saya kata universiti. Tuhan kata berkira sungguh, aku dah bagi kau rezeki untuk sediakan kambing tu. Tiba-tiba aku tak bagi masuk universiti, aku bagi masuk maktab, aku tak bagi. Aku nazar universiti, itu maktab. Nampak tak? Berkira tak kita dengan Tuhan? Ha? Berkira tak tuan? Satu nazar tak bagus. Kan? Saya ingatlah dalam satu kisah orang Minang tu. Orang Minang ni menazar pun macam tu juga. Saya orang Minang kan, saya tahulah. Orang Minang ni tengah lautan, ombak kuat tu. Sudah, tengah laut ni. Ya Allah, ya, gelombang kuat, mampu kan. Apa jalan dia nak selamat, dia pun menazar. Aku lepas sampai ke tebing tu, aku bagi seekor lembu. Tiba-tiba menazar, berhenti ombak tu. Ribut berhenti. Lega lah rasa. Jalan dah sampai dah dekat. Rasa selamat dah. Tak jadilah lembu, kambing dah. Dah tak jadi. Dah tak jadi lembu pula dah, kambing pula dah. Pasal dah dekat kan. Nak sampai ke jeti tu dah dekat. Tak jadilah, tak jadi. Nazar tu batal. Aku nazar kambing lah, seekor. Lepas tu tak kat ni, ribut. Dekat nak sampai dah. Tak jadilah, ayam lah kita ni. Dimain-main dengan Tuhan. Menazar, main-main dengan Tuhan. La ilaha illallah. Kita dengan Tuhan buat ni pasal nak je. Kalau tak nak, tak buat. Tu tadi duha tu, pasal dia kata orang yang sembahyang sunat duha ni, doanya makbul, rezekinya dimurahkan Allah Ta'ala, kan? Rezeki tak pernah putus. Tu yang buat duha tu. Kalau tak, mampus tak buat. Ya. Macam mana kata minta dengan Tuhan, redha dengan Tuhan? Ustaz malam ni lain macam balun kita ni, kata dia. Bukan tak. Nak bagi tahu sebenarnya kita tak redha dengan Tuhan. Kan? Redha tu tak ada dengan Tuhan. Sebab bila redha tak dengan Tuhan ni tak redha, maka kita akan tunduk kepada hawa nafsu. Kan? Kita akan tunduk kepada hawa nafsu, tuan-tuan. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Apakah tidak kamu perhatikan wahai Muhammad, mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dalam kata-kata yang lain, mereka ni lebih redha mengikut kehendak nafsu daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi isyarat pada sekumpulan manusia ni, ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Dia bagi tahu kat kita ni, dia kata sebahagian makhluk Allah Taala ni, manusia ni,
Banyaknya yang mengikut hawa nafsu. Dia tak redha dengan Tuhan. Jadi golongan ini dia sebut apa? Ada iman. Kan tak ada iman. Golongan ini beriman. Tapi tidak sampai kepada tahap hakul yakin. Iaitu bila tak sampai hakul yakin, semua ni dari Allah Ta'ala, semua kehendak Allah Ta'ala, lantas lahirlah manusia yang punya sifat sombong. Lantas lahirlah sifat itu sebab kita tak redha, kita tak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, abang nak balik kampung, kunci pintu. Kunci, siap. Cantik dah kunci. Orang bertanya, mana bang? Balik kampung. Balik kampung. Habis tak takut ke tinggal rumah? Dah kunci. 3 mangga saya pasang. 3 mangga, atas, tengah, bawah. Uish, bang, lain macam kunci. Tengok orang lah. Itu aku dah pasang semua. Alam aku pasang. Semua lah. Mana Tuhan? Mana Allah Ta'ala? Mana? Ada Allah Ta'ala? Tak ada lah, sebab kita kata apa? Tu aku dah kunci. Kunci itu betul lah usaha, tak ada masalah. Alhamdulillah dah kunci, yang lain tu serah pada Allah Ta'ala lah. Dia yang tak tidur, dia yang mampu jaga, insya-Allah. Tapi terlupa hak tu. Apa? Kita ni memang lupa kat Allah Ta'ala selalu. Dah, memang lupa lah. Tadi masa buka suis lampu tu tadi baca bismillah tadi. Tadi petik suis lampu tadi tu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada. Jangan bohong. Tak ada. Bohong kita tadi ni, bohong saja dia punya. Itu datang surau tadi, turun kereta dia, ada alhamdulillah. Ada baca. Turun motor dia, alhamdulillah, syukur. Ada. Terlupa. Bukan terlupa, memang tak pernah buat. Susah cakap banyak. Kita dengan Tuhan ni kan, terlupa manjang kan. Esok ingat lupa lagi. Ingat lupa lagi. Benda ini yang senang ni pun susah nak ingat. Bismillah, alhamdulillah, susah. Kan? Susah. Ni kang balik rumah tanggal baju ni yang ada tak? Tanggal baju, alhamdulillah, syukur ya Allah, tak koyak. Ada. Onti kan. Tapi tak tahulah ada pesan ni, tak tahulah aku ingat belakang. InsyaAllah lah kan. Doa lah kan. Tapi rasa balik ke rumah ni, dah makan bang? Lah Jahanam. Bila bakar je kita dah, ada bakar kat surau. Kan Covid ni, kita dah kan. Lupa alhamdulillahnya. Memang tak ada sekarang. Tak, tengoklah sekarang. Ni tadi orang azan tadi lah, masa daripada rumah tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai hayya 'alas salah. La haula. Rasa berat nak pergi, ya Allah tolong, ya Allah ingat. Payah tu. Kan? Banyak benda yang kita tak buat. Dengar Sianu kena Covid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ada? Kena Covid? Kat mana? Mana dapat? Ada tak baca? Saya dengar je dia orang ni kan. Bila ada berita tu kan, Sianu positif ah. Innalillahi wa inna ilaihi. Mana ada? Ada? Kecuali mati je. Sianu meninggal. Innalillahi wa inna. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, Sianu jatuh motor. Hiduplah. Apa dia? Hidup. Yalah. Innalillah lah. Hidup. Mana nak baca innalillah kat? Dia mati boy, innalillah. Berapa kali terantuk, tak ada baca innalillah pun. Terantuk dari innalillahi wa. Siapa meninggal bang? Kata orang rumah.
Tak ada siapa meninggal. Habis tu apa baca innalillah tadi? Aku terantuk. Tiba-tiba baca innalillah pula. Azal? Yalah terantuk je pun. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ada? Ada bang. 7 perkataan yang Nabi sebut yang kita selalu lupa. Bismillah, alhamdulillah, insyaallah, innalillah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Ni mana ada? La haula wala quwata illa billah. Mana ada? Buat-buat dosa mana ada? Nampaklah tengok kan Tuhan pakai skirt pendek, masya-Allah. Astaghfirullahalazim. Mana ada? Terlupa lah bang. Bukan tak nak Ustaz, terlupa. Tak ada terlupa lah, memang tak pernah sebut. Dia pula parking sebelah kereta kita kan, tengah-tengah bawa dia parking tu. Allahu Akbar. Tengok astaghfirullahalazim. Tengok juga. Payah kan? 7 kalimat ni siapa dapat amalkan hari-hari, selamat dunia akhirat insya-Allah. Nak buat apa? Bismillah. Cuma jangan beli nombor bismillah sudah. Beli nombor ekor pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah bang. Ustaz kata apa nak buat baca bismillah. Itu benda haram. Itu benda haram. Kena nombor. Kena bang? Alhamdulillah. Tak banyaklah kata sikit. Tu tak boleh tuan kan. Tak boleh lah kan. Kena tengoklah tempat yang kita nak, apa yang kita nak buat tu kan. Ini kadang-kadang pun tak faham bab itu pun tak faham macam mana. Jadi bila kita lupa Allah Ta'ala ni, kita mula ada sifat sombong. Ni semua usaha kita, ni semua kita buat, ni semua kita semua. Allahu Akbar. Jadi kalau kita dah tak redha dengan Tuhan, maka tak segan silulah, tak malulah kita nak lakukan dosa maksiat ni. Padahal mengetahui bahawa malaikat raqib dan atid bersama mereka menjadi saksi atas segala kedurjanaan yang dilakukan. Malaikat tulis semua tahu. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita terlupa kepada Allah, nak menggantungkan seluruh penghidupan kita pada Allah, susah. Tuhan turunkan Quran, percaya, cuma tak ikut aja. Semua orang percaya Quran, cuma tak ikut, sekadar percayalah. Betul ke Quran ayat Allah Ta'ala? Ya. Baca berlagu-lagu sedap, tapi tak ikut juga. Percaya pada Rasul, tapi tolak juga tuntutan Rasul. Macam mana? Percaya pada hari akhirat, qada qadar, ni semua ada. Tapi kita masih juga tuan-tuan, walaupun percaya tapi tak mau terima tuan-tuan. Sekadar percaya tapi tak mau terima tuan-tuan. Macam kita percaya kat doktor lah, tuan kena makan ubat ni, makan, percaya kan? Kena makan 3 kali sehari, telan. Orang kata 2 kali dah lah bang, kau pula jadi doktor suruh 3, kau pula. Kau ingat siapa yang suruh ni? Doktor tu. Kau apa? Kau motong je. Marah kita. Jangan diikut cakap-cakap doktor tu. Mana mandai. Dia doktor tu. Nampak? Tak hantar kita. Doktor kata ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Yang boleh minum air ni je, air sejuk, air suam, yang rebus-rebus je. Itu pun jangan ni lah yang tak makan tuan. Sotong, tak, doktor tak bagi makan. Ni udak, lagi tak boleh doktor kata. Habis apa yang boleh? Tak ada apa yang boleh, rebus-rebus saja. Saya kan kadang saya teringat lagi orang tua dulu kalau ada kudis kan, lambat sembuh kalau makan telur tu. Telur rebus. Kan? Tak tahulah makan telur je lambat baik dia kata kan. Orang tua katalah kan. Pergi hospital, pagi-pagi buta tu telur rebus dibaginya.
Boleh ke makan? Doktor suruh saya. Nanti lambat elok kudih tu. Doktor tahulah dia. Kau apa tahu? Tapi orang kampung tak. Orang kampung dia mana tahu. Dia buat macam tu. Di Tuhan bagi tahu. Tak percaya. Percaya kat orang juga. Kan? Tuhan bagi tahu. Tak percaya. Manusia juga bagi tahu. Percaya. Tuhan kata, aku yang punya hak. Yang cipta semua-semua ni aku. Aku kau tak percaya. Orang lain yang kau percaya. Tapi kau kata redha dengan aku. Tak ada siapa-siapa melainkan aku. Tiba-tiba bila aku cakap kau tak percaya. Orang lain cakap kau percaya. Pelik. Manusia kan? Tuan-tuan, dah isyak ke? Dah isyak ni. Tak azan dulu? Azan dulu lah. 8.12 kan? Azan dulu. Bilal pun buat senyap ya. Kita sambung sikit gitu. Sikit lagi. Dia tak lama-lama lah. Janji boleh kuliah pun alhamdulillah, syukur pada Taala. Daripada tak dapat berkuliah. Cuma kadang-kadang tak dapat berkuliah ni pasal dia orang takut nak berkuliah. Yang herannya orang buat maksiat tak takut buat maksiat. Orang buat kuliah takut nak buat kuliah. Tu risau kita hari ni kan. Orang buat maksiat tak takut pun buat maksiat. Covid ke apa ke langgar semacam. Mampulah kata dia kan. Yang kita orang masjid, orang surau ni takut nak buat kuliah, takut nak buat itu, takut. Ya nah. Yang penting kita jagalah SOP, ya. SOP jaga. Tapi kalau nak kena juga, itulah namanya qada dan qadar Allah. Dia macam naik motor lah kan. Naik motor ni harap dah takdir Tuhan nak masuk bawah lori. Itu kau buat. Ni harap Superman mu masuk bawah lori kan. Allahu Akbar. Dah takdir saya. Bawah lori. Macam mana dia bawa? Ni harap.
Memang nak. Kita buat pakai helmet, ikut undang jalan ikut kan. Kena juga. Tu namanya qada dan qadar Allah. Kita buatlah ikutlah SOP, jarak, tutup, pakai hand sanitizer. Semua nak kena juga. Nak buat macam mana? Macam hari ni terjadi kan. Kena kat surau nak buat macam mana tuan-tuan? Allah nak uji kita. Apa nak misal pula? Apa nak yang susah hatinya? Allah nak uji je tuan-tuan. Kan? Jangan pula tengok pergi surau masjid pun kena je. Aku yang buat maksiat haram tak kena kau tengok. Siapa? Aku buat maksiat haram tak kena je. Tengok kan. Ini pergi masjid pergi surau tu lah aku cakap jangan pergi masjid surau. Mai ikut aku sama-sama buat maksiat. Tengguk kau. Kan? Tak jangan. Tuhan bagi ada sebab. Dia bagi rezeki pun ada dua cara. Satu dia bagi kerana keredaan dia, nikmat. Ada dia bagi kadang-kadang kerana istidraj, ujian. Macam kita bagi anak lah. Kan macam tu. Bah, aiskrim bah, bagi. Habis makan. Nak lagi, dah lah tu satu cukup lah. Banyak sangat, tak elok. Nak nangis-nangis kan. Meraung dia nak kan. Kita malah nak ni sangat. Beli lagi. Kau habis kan. Aku bagi sekotak ni, kau tak habis, kau siap kau. Bagi tak? Bagi. Tapi, ada tak ancaman dia kata, kau tak habis, kau siap. Kita hari ni nak buat kerja agama ni. Buat, ikut SOP, apa semua. Pakai, semua siap. Hand sanitizer. Macam saya memang bawa kiri kanan tuan-tuan hand sanitizer. Kanan lain, kiri lain. Betul. Dia orang kata, ustaz ikut SOP. Ikut. Apa dah tak ikut? Tak, kau tengok topeng aku. Semua ikut. InsyaAllah lah. Kau kan nak kena juga. Apa boleh buat? Tuhan kata, kau guna tu sampai lupa aku. Aku bagi juga. Nah, ambil. Nak macam mana? Walaupun pakai ni, tapi jangan lupa doa pada Tuhan. Ini kadang-kadang dah pakai ini, dah pakai. Tak ada apalah. Engok lengkap je. Ni yang Tuhan marah. Tuhan tu jangan lupa. Fazkuruni azkurukum. Kau ingat aku ingat engkau. Ihfazillah yahfazka. Kau jaga aku jaga engkau. Jangan risau. Tu yang paling penting. Jangan sombong bila dah pakai. Tutup. Bukan takat itu. Jangan sombong. Tu je. Kita dengan Tuhan jangan sombong. Jangan. Alhamdulillah kita surau ni berani buat majlis ilmu lagi. Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara, jangan risau, jaga SOP. Itu je penting, jaga SOP kan. Kena juga macam mana benda tak nampak macam mana. Kadang-kadang bukan kena kat surau kat masjid pun, kena tempat lain, tapi dia pergi semayang kan, dia takdir Allah Ta'ala hari tu masjid nak kena pula. Jangan risau, bertenang-tenang je kan. Saya kira nak balik Kuala Lumpur dah tadi sebenarnya kan. Kemudian dah tak boleh, saya kata balik KL lah, apa lagi kan. Duduk KL lah. Tengok Haji pula bagi tahu boleh tak datang kuliah kat sini. Aku datang lah. Lepas tu tanya pula, Ustaz berani ke ni? Takut apa? Tuhan ada jaga, insya-Allah pelihara. Tadi ada satu jemaah saya ajak. Jomlah. Tak berani jugalah Ustaz. Wah, aku cakap pergi masjid tak berani, pergi kedai elok je aku tengok ke ni. Pergi makan elok, pergi masjid tak berani, pun pelik pun ni. Tadi datang makan kat kedai okey. Ni boleh. Masjid jom. Tak beranilah. Ajak pergi surau takut, ajak pergi melantak okey. Tak boleh aku tu. InsyaAllah kita minta berlindung Allah Ta'ala ni. Kejap lagi imam lepas solat isyak kita solat hajat imam. Jangan risau imam. Minta dengan Tuhan lindungi kita ni, jangan risau. Ringkasnya, orang yang tidak redha dengan Allah sebagai Tuhan adalah jelas apabila waktu senang lupa daratan, waktu susah mula merintih ke sana kemari nak berpaut pada Tuhan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok jaga sebenarnya tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah tu sangat penting. Taqarrub ilallah itu sangat penting sebab semua ni milik dia. Kita dekat dengan dia sungguh-sungguh. Bagaimana nak dekatkan diri dengan dia? Dengan zikrullah, dengan majlis ilmunya, dengan baca Qurannya, dengan bermunajatnya, solat dan sebagainya. Ini ialah
antara cara-cara nak mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita sentiasa dekat dengan Allah, insya-Allah jangan risau. Jangan risau, kita dekatkan diri kita dengan Allah Taala. Jadi tuan-tuan, hari pun dah 8.30, cukuplah setakat itu mengisi ruang kosong. Nanti akan datang kita tengok pula bagaimana kita disebut sebagai tidak ada yang disembah sebenarnya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Auzubillahi minasy